Ia ibarat pada satu pokok, akar telah menguatkan pokok itu, betul atau tidak? Datanglah ujian apa, ribut, taufan ke apa, yang menguatkan lagi kuat akar tu, mencengkam bumi, lagi kuat dia berdiri teguh. Yang membuatkan kita boleh duduk atas kursi saat ini, kita masih lagi diri kita saat ini, adalah segala yang pahit, segala yang derita, segala yang sedih. Kita dah melalui banyak kesedihan sampai tahap, benda masalah kita rasa, ini semua meter je. Sebab saya dah lalui benda banyak lebih susah daripada ni. Bila kita dapat satu kegembiraan, kita dah besarkan kesyukuran. Sebab apa? Kita tahu setiap pemberian itu datangnya daripada Allah ya syakur, Allah yang maha memberi, Allah yang maha menghargai kita. Sebab kita dah berjuang banyak, kita dah susah banyak, Allah pun menghargai kita dengan nikmat. Allah ya jami' sedang kumpulkan kita di taman syurganya yang sementara di dunia. Hadis Nabi SAW, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati taman-taman syurga, Nabi kata farta'u, singgah. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di manakah taman syurga itu ya Rasulullah? Rasul jawab, "Hilaquz zikri." Iaitu majlis zikir, majlis ilmu. Saat ini nama kita, tubuh badan kita, roh dan jasad kita masih lagi bersatu pada saat ini. Allah memilih kita, Allah ya qadir ya muqtadir. Allah yang maha berkehendak. Allah yang berkehendakkan kita. Walaupun kita kata kita datang ni sebab volunteer. Ke dipaksa ni? Memang volunteer datang? Ataupun nak memenuhi 7 hari ke 6 hari? Oh 5. Sekarang 5 hari je. Oh dipendekkan. Jadi ni hari ni cukup ke tak cukup lagi ni? Ini kira setengah hari ke? Lebih kurang lah kan. Nanti tambah pula program lain cukupkan sehari. Masya Allah. Mungkin ada yang datang sebab terpaksa. Malu bos dia suruh pergi. Apa-apa sebablah kita datang. Jadi dia set dalam kepala, tak apa aku pergi sebab suruh pergi. Tapi dia start daripada awal, dia tutup mata, nanti dah habis kejutkan saya ya. Contohlah ya. Sebab dia dah set macam tu, dia datang sebab terpaksa. Walaupun sebab terpaksa, ini juga di bawah kehendak Allah ya qahar. Allah ya qahar, Allah yang maha memaksa. Allah yang maha memaksa. Bila Allah nak berikan kebaikan kepada sesiapa, kadang-kadang Allah beri jalan paksa sebab nak tunggu volunteer tak datang-datang. Hadis Nabi SAW, "May yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan di dunia, mudah-mudahan kita bahagia, rezeki kita lapang. Mudah-mudahan anak-anak berjaya, suami kita jadi suami yang soleh, kita isi soleha, macam-macam lah. Dan kebaikan yang paling besar adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut siapa yang ada ciri-ciri tanda-tanda Allah nak berikan dia kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah beri dia kefahaman pasal apa? Ad-din, agamanya. Ad-din membawa maksud juga hidup dia. Dia faham tentang kehidupan dia, matlamat dia dan sebagainya. Jadi pada hari ini Allah ya qahar paksa kita datang. Allah ya jami' yang mengumpulkan kita di taman syurganya yang sementara. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita mohon dengan Allah ya Wahhab yang maha memberi, Allah ya Mujib yang maha memakbulkan. Mudah-mudahan Allah akan kumpulkan kita kembali di syurganya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada yang faham tu, ada yang blur lagi apa ustazah ni cakap ni. Saya ulang lagi sekali ya. Rangkap akhir tu. Sebab rangkap tu kalau kita faham, kita akan rasa ya Allah, tidak ada nikmat yang lebih nikmat melainkan saat ini. Sebab apa? Baru kita sedar dosa. Sebagai suami banyak dosa. Tak salah silap. Agak-agak berkat tak gaji kita. Ada yang geleng tu. Berat sebenarnya kalau kita nak hitung. Dulu saya masa kerja penjawat awam, orang selalu sebut macam tu kan. Setiap jam tu akan dikira. Main game je tak berkat. Aduh sudah. MOF tak main game ke kan. Kalau buka Lazada je tak berkat. Lazada juga, Masya Allah, baiklah. Buka Facebook, buka ni, buka YouTube, apa semua. Sebab itu waktu bekerja. Kalaulah dikira setiap saat, setiap masa, kita bukan robot, betul atau tidak? Itulah jus sikit anggur tu kan. Kita bukan robot yang mampu bekerja setiap saat.
Ada waktunya kita perlu rehat, dan rehat tu kita gunakan selagi mana tidak perkara-perkara yang boleh melanggar syariat. Tapi berpada-pada, betul tak? Sebab saya sangat takut bila disebutkan setiap minit tu, setiap tu akan dikira tu. Kalau kita buat je kerja lain, terus hilang barakah. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu ada zakat. Zakat ni maksudnya penyucian. Zakat maksudnya penambahan. Zakat ni bila kita keluarkan, dia memang akan menyucikan harta kita supaya jadi barakah. Kedua, hasil daripada keluar zakat, kita akan ditambahkan oleh Allah rezeki kita. Saya sangat rasa perkara ni. Sini kita bayar zakat, volunteer ke wajib? Volunteer, betul tak? Kita kena pergi daftar diri kita, maksudnya hantar payslip, kemudian berurusan dengan pusat zakat, pusat kutipan zakat. Kita pun kata nak tolak bulanan. Bila sampai di kaunter zakat, dia akan kira. Puan ada tanggungan apa-apa? Ya, saya tanggung suami saya. Contohlah kan. Tuan ada tanggung apa? Berapa orang isteri? Adalah cakap. Jangan adalah. 2 orang ke, 3 orang ke, seorang ke. Anak berapa orang? Ada tanggung siapa lagi? Saya ada tanggung mak ayah saya. Saya ada tanggung adik saya. Dia akan kira semua. Lepas tu berdakwah, tinggallah berapa. Kita ingat gaji kita mungkin 10,000, mungkin ada 7,000, mungkin ada 5,000. Keluarnya tak banyak, subhanallah. Yang tak banyak, yang kita rasa kurang, alamak kurang dah gaji. Belum ni cantik sikit dah kurang. Tak, yakin dan percaya Allah akan tambah, dan bila rezeki kita barakah, banyak masalah kita akan selesai. Sebab apa? Di antara punca doa kita tak makbul, permintaan kita tak makbul, sebagaimana hadis Nabi SAW, ada seorang lelaki yang bermusafir jauh, pakaiannya lusuh dan perutnya lapar, wajahnya kusut masai, lalu dia menadah tangan kepada Allah, meminta rezeki daripada Allah, dan dia tidak dimakbulkan oleh Allah. Kerana apa? Nabi kata, kerana dia memakan makanan daripada sumber yang syubhah, makanan daripada sumber yang haram. Kalau sumber pendapatan kita tak keluarkan zakat, ada orang pertikaikan pasal zakat pendapatan ni, tiba-tiba masuk bab ni, tak apa ya. Sebab apa? Pengalaman saya handle kes masalah rumah tangga dan masalah hidup manusia. Apa pun masalah, dalam inbox kalau PM dengan Facebook, dengan page, saya rasa dah cecah ribu dah orang tanya soalan. Saya tak mampu je nak jawab semua berperingkat-peringkat. Tapi dulu masa kerja Jabatan Agama, saya tak boleh lari. Orang datang mengadu tak boleh lari. Sekarang kalau puan-puan hari-hari orang datang mengadu, lari tak? Lari. Dan tu keluar daripada rumah. Kalau orang ketuk, Assalamualaikum, nak gaduh masalah. Tapi masa tu tugas. Jadi masa tu saya ambil peluang testimoni, test cara ni berkesan tak? Masalah ni, kaedah ni. Dan biasanya kita akan cek rukun Islam. Yang pertama, bab solat. Kalau bab solat dia selesai, dia mesti pergi kepada yang kedua, bab zakat. Zakat kan rukun Islam. Kenapa ya Ustazah anak-anak saya bermasalah? Kenapa ya isteri saya sekian-sekian? Kenapa hati saya tak tenang? Kenapa rezeki saya tak lekat? Encik, saya minta maaf. Encik keluarkan tak zakat? Zakat apa Ustazah? Zakat. Saya pun asnaf. Betul ke encik asnaf? Encik ada saya asnaf? Saya rasalah macam saya ni asnaf. Sebab semuanya berhutang. Kereta hutang, rumah hutang, ini hutang. Saya pun tak cukup je makan. Saya asnaf lah kan? Saya kata kalau encik nak tahu, encik pergilah Baitul Mal. Betul ke encik asnaf? Sekarang ni memang kita semua berhutang. Saya pun banyak hutang. Tapi orang yang berhutang dah mampu bayar hutang, dia bukannya orang yang miskin, bukan orang fakir. Sebab apa kita kata, Ustazah cakap je mampu, saya terpaksa bayar. Tapi dulu masa buat permohonan dulu, masa minta buat pinjaman peribadi ke, nak buat bisnes tu kan, pinjaman peribadi nak beli kereta, lulus tak? Lulus. Maksudnya encik di kalangan orang yang mampu bayar hutang. Tak boleh sebut fakir miskin. Saya sendiri tak cukup makan. Encik cuba bayar zakat, nanti makan cukup. Encik cuba bayar zakat dulu. Ustazah, berapa dia potong? Pergi dulu. Datang-datang balik, RM30 je ya. Dia potong. RM50 je ya. Saya ingatkan banyak. Yelah encik tanggung ni. Orang perempuan pun dia akan list tu. Apa yang kita tanggung? Saya hantar duit mak saya setiap bulan sekian. Dia akan kira, Masya Allah. Sebab apa? Bila kita dah keluarkan zakat, Allah menyucikan harta kita. Kedua, Allah akan menambahkan harta kita, iaitu barakah.